Inilah dia markas Singapura yang ditubuhkan pada tahun 1969 oleh yang berbahagia mufti kita, Isa Smith. Betul. Dan kini kita dah ada 2 unit di mana kita berhimpun di sini untuk kita berbincang, untuk kita berkenal pasti, berorganisasi dengan unit kebajikan, unit taklim, untuk melatih diri kita pada satu masa nanti supaya terbiasa bekerja bertasamuh kan dalam satu organisation. Planning samping, buat proposal, buat report dan sebagainya. Itulah, mudah-mudahan pelajar-pelajar ataupun kita semua dapat mengambil manfaat daripada apa yang telah diberi ataupun sumbangan masyarakat kepada pelajar-pelajar kita yang ada kat sini. Dalam rangka kita berukhuwah lah, dalam rangka kita berukhuwah. Inilah kita, keluarga kita, inilah markas kita, inilah tempat kita. Okey, apakah kita tadi nak berbincang pasal apa? Kita akan memperbincangkan tentang metodologi dan juga sedikit sebanyak pengenalan tentang kitab-kitab tafsir yang ada. Jadi, antara kitab-kitab ni boleh Ustaz perkenalkan kepada kita tajuk-tajuk kitab yang menjadi rujukan ataupun ummahatut tafsir ya, yang boleh kita rasa sebagai rujukan yang umum untuk semualah, bukan tafsir Syiah, bukan tafsir Sufiyah, tapi yang umum seperti ummahatut tafsir. Boleh sikit sebanyak. Okey, kalau kita melihat secara general secara umum, kalau buku tafsir kita boleh perhatikan antara ulama-ulama yang masyhur disebut, kalau kita nak kupas ataupun syarahan-syarahan ceramah-ceramah, mereka akan sikit banyak menggunakan kitab-kitab seperti kitab Ibn Katsir. Cuba kita tengok sikit nama-nama. Ini tabak lama Ibn Katsir. Ini tabak lama, ni publish lama punya. Cetakan lama Tafsir Quranul Azim. Dan atas sekali kalau kita tengok daripada Imam Suyuti. Ni pun antara tafsir maksud. Sebelahnya pula kalau kita tengok Qurtubi. Di bawahnya ada tafsir Fakhrul Razi, dan di bawah sekali kalau kita tengok sini tafsir At-Tabari. Kitab Jami'ul Bayan an Ta'wil Al-Quran karangan Imam Ibn Jarir At-Tabari, Al-Baghdadi ya. Okey. Antara metodologi beliau iaitu beliau akan mengumpulkan segala yang bersangkutan, khususnya bahagian sejarah dalam menafsirkan beberapa ayat. Lebih-lebih lagi ayat yang mengisahkan tentang Qisasul Anbiya kan. Jadi ada di situ riwayat Israiliyat. Walaupun Imam Tabari tahu akan riwayat-riwayat Israiliyat dan riwayat-riwayat yang sanad yang kurang sahih, tapi beliau tidak memberikan ulasan di situ kerana pada zaman itu semua orang telah mengetahui, telah masyhur siapa yang mengambil dari sini, siapa yang mengambil dari sana. Jadi beliau tidak melihat ada kepentingan untuk membuat apa-apa ulasan dan takkid. Tetapi beliau syumul beliau memberikan segala informasi tentang semua aspek lah kita. Dan Imam Tabari juga adalah seorang yang memang mahir dalam ilmu sejarah. Beliau ada mengarang kitab Tarikh Tabari, dan juga beliau dikatakan sebelum menulis kitab ini telah beristikharah beberapa tahun sama ada ingin menulis kitab tafsir atau tidak. Itulah sedikit sebanyak kita dapat pelajari bagaimana kesungguhan para ulama pada zaman dahulu sebelum menulis dan mengarang sesuatu. Imam Al-Jalil Al-Hafiz Imaduddin Ismail Ibn Katsir ni, itu nama penuh dia, nama panjangnya beliau. Okey. Beliau dalam menukilkan ataupun dalam menafsirkan kitab tafsir Quranul Azim ni, beliau menukilkan mengikut tafsir bil ma'thur ya, bil ma'thur, iaitu Al-Quran dan Sunnah seperti mana kita dah bincangkan, seperti mana Ibn Tabari tadi. Okey. Tabari. Dan antara yang paling utama yang perlu kita anuti ataupun perlu kita faham tentang tafsir Al-Quran Azim Ibn Katsir ni, beliau hanya mengumpulkan ataupun beliau hanya mengumpulkan riwayat yang betul-betul sahih, yang tak ada riwayat Israiliyat. Walaupun terdapat sedikit, tetapi antara imam ataupun antara mereka yang mengarang dengan karangan yang bersih daripada riwayat-riwayat yang silap. Kembali lagi kita di dalam segmen Talk Mia Walful. So Talk Mia Walful kali ini kita membawa anda semua ke sebuah masjid lagi, masjid yang berada dalam Mesir ini. So masjid apakah itu wahai Nuzhan? Nama masjidnya Masjid Ibn Tulun. Masjid Ibn Tulun. Pasal kita cakap Masjid Ibn Tulun dengan taxi driver Ibn Tulun, diorang tak faham. Diorang Ibn Tulun. Okey, Ibn Tulun. So dia punya lahjah dia sendiri dah. Macam orang Kelantan suka slang Kelantan macam gitu. Nasi lemak. Masakin semek. Bahasa basah lah sebenarnya, cakap bahasa basah. So okey Nuzhan, apa dia punya keistimewaan dalam masjid ni? Antara keistimewaannya adalah masjid ini terbina ataupun siap dibina pada kurun ke-9 Miladiah. Dah lebih 1000 tahun kalau kita tengok batu-batu dah lebih daripada 1000 tahun. Di antara masjid yang awal selepas Masjid Amr bin As, selepas Masjid Al-Azhar. Dan yang paling istimewa adalah
Menara dia ni. Menara ni dia tak dapat dekat Afrika, tak dapat kat masjid-masjid lain kecuali dekat masjid-masjid yang di Iraq sahaja. Sama seperti bangunan-bangunan ataupun masjid-masjid yang berada di Samarah, Iraq. Itu dia menara dia. Itu dia yang special dia lah, antara yang special dia dekat Masjid Ibn Tulun ni. Tapi nak tahu sini boleh sembahyang ke tak? Kalau let's say jemaah-jemaah nak solat dalam masjid ni, boleh tak orang sembahyang? Boleh, alhamdulillah. Kat mana-mana pun boleh solat. So, ya memanglah. Masa aku sembahyang Jumaat ke. Dia masih dibuka lagi dan diorang nak cuba islah ataupun nak cuba renovate lagi lah. Dan dah siap lah, ni dah lepas renovation berkali-kali lah. Okey lah Ustaz. Sekarang episod ni lah episod ketiga, betul? Betul. Dan episod ketiga ni lah adalah episod terakhir dalam rancangan Tok Mi Awal Full. So, okey, kita imbas kembali apakah kita telah lakukan ataupun dalam episod ni secara ringkas ni kita telah kupas balik apa yang kita telah buat tadi. Okey. Kalau daripada episod segmen tafsir Furqan, kita telah mengenali sedikit sebanyak tentang ulama tafsir dan cara metodologi mereka mentafsirkan kitab supaya kita semua bukan setakat kenal tapi ada orang kata tu ada secara rambang idea dan juga memberikan kita an eye opener supaya kita tengok macam gini dan kita akan mencari sendiri, bukan setakat cukup tu kita memperkenalkan saja sedikit je, kita kasih spark aja, bukan kita terus dah lepas tu kita dah kenal manhaj dan sebagainya. Betul. Dalam episod ni dalam segmen Tok Mi Awal Full yang pertama tadi kita telah pergi ke dua masjid yang menarik perhatian orang kata terus menarik perhatian pelancong, iaitu Masjid Sultan Hasan dan juga Masjid Rifai. Okey, dalam masjid tu mereka ataupun masjid tu sendiri dapat ada dia punya perbezaan, ada dia punya keistimewaan. So dalam tu kita dah kupaskan, kita dah tunjukkan gambar-gambar kepada anda semua dan harap-haraplah apa yang kita tunjukkan kepada anda semua memberi manfaat kepada diri anda, insya-Allah. So, apa nak kata lagi kan? Ana rasa ini antara episod kita yang terakhir. So, ana rasa kita mohon maaf lah sekiranya ada kekurangan, kesilapan semasa kita membuat penggambaran ni. Ini adalah usaha kita untuk memberi pengenalan saja. Bukan kita betul-betul nak kupas, bukan betul-betul nak kasih kenal. Tapi inilah usaha kecil kita yang kita rasa nak share. Dan kalau ada peluang lagi, Sob, insya-Allah kalau ada peluang lagi, insya-Allah kita akan usaha sama-sama menjayakan apa-apa rancangan. Dan kita akan bekerjasama dengan DTV, mungkin kita akan masukkan dalam DTV. Semua adalah untuk manfaat kita sama, insya-Allah. Kita belum pergi Masjid Azhar. Banyak lagi tempat-tempat lah, insya-Allah. Kalau ada peluang ni, si Usop ni pun dah nak balik lagi 2 hari nak balik Singapura tinggal dengan kita Tentu. So, ana rasa itu saja. Mohon maaf daripada kami. Dari saya Muhammad Yusuf Rahman dan saya Mak Nuzan Abdul Halim. Jumpa lagi nanti, insya-Allah kalau ada masa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأولى في الغرام باسم الإله بديت وأنا بغني أستغفر